Warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, serang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat makrifat kepadanya. Dari sisinya Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita. Bersyukur kita hingga kita tidak ada lagi was-was ataupun syak lagi. Nyata dan jelas sekalian yang Allah ciptakan, kita nampak hanya Allah penciptanya. Kerana semua yang Allah Ta'ala ciptakan menyatakan diri Allah. Dan semuanya sesungguhnya Allah memberitahu kullu man 'alaiha, kullu semuanya fan, semuanya lenyap, wa yabqa, untuk menyata yang tetap kekal, wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Jadi setiap wajah-wajah yang Allah nyatakan menyatakan wajah Allah. Bukanlah wajah pokok yang kita lihat tu wajah pokok tu wajah Allah, tapi kita nampak siapa pencipta, iaitu wajah pencipta tu yang kita nampakkan. Jadi kalau kita tak membuang keakuan diri, kita melihat dengan penglihatan keakuan diri, kita rasa kita yang melihat, kita yang hidup, kita yang ada kuasa, kita tak akan nampak. Kerana kita boleh melihat dengan penglihatan Allah. Tetapi kita dah bekukan pemikiran kita dengan pelajaran-pelajaran yang bukan pelajaran daripada Al-Haqq. Kita hanya ambil pelajaran daripada makhluk, dan daripada makhluk itu kita nak naikkan keakuan diri, maka itu menyebab kita buta dengan Allah Subhanahu taala. Kita tidak dapat melihat, kerana kita pun tidak dapat mengolahkan macam mana yang dikatakan dapat melihat Allah. Sedangkan kita tak malu ke kita melihat dengan penglihatan Allah? Kita tak boleh nampak Allah. Sedangkan Allah itu yang melihat, bukan kita yang melihat. Jadi melihatlah dengan penglihatan Allah, baru jelas yang melihat itu, yang melihat Allah hanya Allah. Tapi menyebabkan kita rasa ada dua, ada kita, ada Allah pun tak boleh. Tapi perkataan ini kita dah bermain-main, berolok-olok, bersenda gurau, macam anggap macam kita ni ada, kita anggap kita ni tak salah. Itulah masalahnya hidup kita ni. Dan kita bercampur gaul dengan orang-orang pajamak nahum jamaah, yang kebanyakan bercampur baul dengan Ya'juj Ma'juj Dajjal. Tim-tim tu semua kita dah campur, tu semua buta punya tim tu. Golongan-golongan yang Allah Ta'ala kata, engkau campur aduk dengan dia orang, memang kau akan ikut rentak dia orang. Sistem dia orang pun kamu ikut. Patutnya lah kamu masuk ke tempat satu puaka ke, nampak satu bukit ni, kita berada di Bukit Jernih. Bukit Jernih, Sungai Jernih ni, di Perlis ni, masih terkawal lagi hutan dia. Kita masuk ke aslian dia, masuk asli, kita melihat banyak makhluk-makhluk Allah yang kita tidak lihat, kita tak dapat lihat, dan juga yang dapat kita lihat. Yang dapat kita lihat macam ni lah, makhluk-makhluk Allah, pokok-pokok ni apa semua, batu-batu, tumbuh-tumbuhan, apa yang ada di sini kan yang dapat kita lihat. Yang tak nampak kita lihat ni lebih banyak, tapi kita tak nampak yang lebih, yang tersirat tu. Kita hanya masuk, kita anggap macam tak ada yang tersirat Allah letakkan. Hanya kita nampak zahiriah aja. Padahal Allah letakkan ada yang tersirat, iaitu batin, ya, ada penunggu-penunggu dia yang Allah telah tetapkan untuk mengawal ataupun untuk membawa tugas masing-masing, skrip masing-masing.
Ada yang membawa hidayah, ada yang membawa kesesatan. Ada dua dia ni. Tapi kita nampak biasa aja. Sebab kita buta, kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita tak nampak kebesaran, kekuasaan Allah. Allah meletakkan kerajaan-kerajaan yang ada di alam yang gaib dan juga di alam semuanya ada. Tapi kita biarkan hidup kita dalam keadaan buta, dalam keadaan kita hanya nampak zahiriah, seperti mana orang-orang yang tak beriman nampak luar aja, dia tak nampak dalam. Rugilah. Kita ni bila kita tak nampak dalam, maka kita tak nampak yang gaib, sedangkan Allah ghaibal ghuyub, butalah juga dengan Allah. Nampak? Perkara gitu juga kesyirikan ni, ada yang kesyirikan yang gaib, yang halus, yang sangat dipanggil tadi latif, halus kesyirikan. Contohnya kesyirikan kita bercakap, kita tak sedar kadang-kadang kita dah dalam kita bercakap tu dia tak kira kita sedar ke tak sedar. Kita cakap, kita rasa kita ada keakuan diri je, salah dah. Ingat aja kita ada keakuan diri tu, salah besar dah. Tapi kita tak mengaji ni payahlah nak cakap. Kita nak sandar juga dengan makhluk juga. Dengan makhluk juga nak disandar ni. La ilaha illallah dah beribu kali, dah berpuluh tahun. Tapi nak sandar makhluk juga, ada nampak makhluk ada kuasa lagi. Main-main. Kita tak tegas. As-sidaq walal kufar. Maka itu kita tak dapat kasih sayang yang cukup, rahmah ubainah. Sedangkan Allah utus Nabi Muhammad tegas, dia tegas dulu untuk menafikan semua tak ada kuasa, malaikat tak ada kuasa, semua tak ada kuasa. Di Gua Hira dia sulukkan diri dia tu sampai betul-betul dia nak Allah. Sampai malaikat suruh sebut Iqra pun dia tak nak sebut. Padahal dia nampak malaikat ni memang bercahaya ke tak, dia tak peduli, dia nak daripada Allah juga. Dan datang anzala ala abdihil kitabah walam yaj'alahu. Dia tak ada bengkok. Yang lain semua bengkok, dia tak peduli kau malaikat ke apa. Itu adab-adab dia. Baru lulus Muhammad, baru Allah Ta'ala kata Muhammad ikutlah, itu daripada aku juga. Baru dia kata Iqra. Padahal bukan susah pun nak sebut ikut Iqra kan. Tapi adab tu kita kena faham. Adab tu tadi kita dengan Allah tak lulus lagi. Bila adab tak lulus, kita hanya menyebut la ilaha illallah, main-main, olok-olok ayat Allah. Minta maaf saya cakap, jangan salah faham. Maksud saya, kita sampai bila kita nak biarkan diri kita mengolok-olokkan Allah Ta'ala. Kita tak yakin pertemuan dengan Allah. Sekarang ni pertemuan dah dengan Allah. Allah pun tak pernah pun tinggalkan kita, tak pernah berpaling pun. Kita yang tak ada sebenarnya. Tapi nak kita rasa kita ada, sombonglah. Kita tak nampak pula Allah. Sebabkan kita rasa kita ada, kita tak nampak pula Allah. Berat benar ni. Perjalanan hidup kita kalau tak ubah, jangan disalahkan siapa-siapa. Diri kita nanti diserahkan balik kitab-kitab kita kepada diri kita masing-masing. Sejak akhir balik sampai kita waras mati, akan ada dalam catatan tu yang besar, yang kabir walaupun yang saghir, yang kecil maupun yang semua tertulis. Bukan 5G dah, 100G dalam tu. Semua apa kita tengok, Iqra kitab. Tengok sendiri apa yang kau buat. Daripada akhir balik sampai kau wafat dalam keadaan engkau sedar, akal engkau waras dibagi oleh Allah. Tapi engkau buat-buat tak waras. Sudahlah, jangan menipu Allah SWT. Allah tu dia sangat sayang kat kita. Maka tu Allah merendahkan diri, memanggil kita selalu. Allah tak memerlukan kita, tapi jangan fikir pula bila Allah panggil kita, Allah perlukan kita. Jangan salah faham. Saya banyak kali ingatkan, kita banyak tersilap menerka Allah Ta'ala, tapi kita tak kenal Allah. Cuba-cuba nak menerka Allah Ta'ala tu gini, padahal kita belum kenal diri lagi. Dia harus kenal diri dulu, baru kenal Allah. Baru kita dapat menerka. Sebab nanti bila kita dah kenal diri, kita tak ada apa benda pun, kosong. Bila kosong, barulah Allah Ta'ala yang akan beri kefahaman. Aku ni gini, aku ni gini, aku ni gini. Baru jelas. Tapi masih ada keakuan diri, mana nak kita nak faham. Kita dah jadikan dua Tuhan. Satu diri kita, hawa nafsu Tuhan kita. Satu lagi Allah kita jadikan. Mana boleh. Bila dapat, kita puji Allah. Bila tak dapat, kita hawa nafsu kita banggakan. Ini berlaku dalam hidup kita. Bukan kita cakap ni tak ada. Dalam Quran ada, dalam Quran ada hadis. Carilah sendiri. Tak ada yang bengkok. Apa yang kita cakap semua jelas. Yakin, hakul yakin. Cuma lagi kita suka lagi nak berbantah-bantah, suka nak berbalah-balah. Kita suka nak memandang tu, nak memandangkan memuaskan hawa nafsu.
Padahal pandangan yang paling bahagia adalah kita memandang dengan penglihatan Allah, lalu kita akan nampak sekalian alam ni tidak ada daya upaya. Yang kita nampak daya dan upaya, kudrat dan iradat, kita nampak semua Allah dahulu. Bukanlah kita nampak pokok-pokok tu ada kuasa, bukan. Tapi pokok tu diberi kuasa oleh Allah. Dia tegak berdiri, menjulang, naik, sampai ke atas dia rukuk. Ada yang pokok terus yang menjulang, esakan Allah. Ada pokok sujud, dia rumput-rumput. Semua Allah jadikan ada cerita-cerita, tak ada sia-sia je. Kita pijak-pijak rumput, dia sentiasa sujud. Kita pijak-pijak bumi, bumi sentiasa sujud kepada Allah. Tapi kita tak malu, kita tak segan sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Bila kita bertambah kenal diri, kenal Allah, kita akan menghormati penciptaan-ciptaan Allah, baik bumi, baik air, baik angin, baik tanah, baik sekalian alam. Semua kita menghormati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita, ya Allah, tidak ada sia-sia, baik kau jadikan malaikat, baik kau jadikan makhluk apa pun, iblis, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, semua kau ciptakan, tak ada sia-sia, ya Allah. Itu kalau orang yang dah diberi perkenalan oleh Allah, maka dia hanya nampak di sisi iblis, di sisi malaikat, di sisi Dajjal, di sisi Ya'juj, Ma'juj, di sisi Nabi. Semua dia nampak tu, malaikat maut ke apa nak datang pada dia, hanya nampak kudratullah. Kalau tanpa kudratullah, tanpa kehendak Allah, malaikat maut tak akan datang mengambil nyawa kita. Tu. Kalau tak diizinkan oleh Allah, iblis tak akan datang jumpa kita. Jadi itu yang kita nak kena tegas. Sekarang ni kita menjumpai orang yang ngajar kita, minta maaf, ilmu-ilmu yang tak bawa kita tegas, hakul yakin. Hanya cerita-cerita, hanya luaran kebanyakannya. Itu pun kejap dia percaya, kejap tak percaya. Sebab luaran kan, luaran. Harimau tu kat hutan garang tu, tapi dia duduk kat bandar. Dia hanya cerita 20 tahun je. Balik-balik dia ulangkan tu, dia tak ceritakan bawa orang tu sekali pergi kat hutan tengok harimau tu. Lepas tu tengok harimau tu dekat-dekat pula, dia punya nak terkam kita takut macam mana. Hakul yakin lagi. Sampai kita boleh jinakkan, dia tak ada kuasa, yang ada kudratullah pada diri dia. Yang ada sifat kahar, kegerunan yang ada pada harimau tu. Bukan harimau tu gerun. Jadi sampai ma'rifatullah, iaitu kamalul yakin, sempurna yakin. Ini sebenarnya yang Allah SWT ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, penglihatan. Lihat betul-betul syurga tu. Dulu cerita ya syurga tu, nikmat dia macam mana, neraka ni macam ni, azab. Allah Ta'ala bawa Isra wa Miraj, tengok sendiri dan hakul yakin kau duduk dalam tu macam mana azab dia. Kau duduk syurga macam mana nikmat dia. Kemudian berjumpa penciptanya tadi, maka hilang kedua-dua ni, syurga dan neraka tak nampak dah. Bila kita dah jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sajaratul Muntaha, leburlah Nabi Muhammad SAW di situ, tempat yang paling nikmat. Di situ yang Nabi Muhammad ajarkan. Diceritakan surga, diceritakan neraka dulu. Tapi keputusannya bukan di situ. Keputusannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ tempat kita aman. Di dunia lagi kita nak aman. Kan kita minta Allah Ta'ala ajar kita. Nabi SAW amalkan dalam Quran tu. Nabi amalkan dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ingat doa ni dah biasa baca, kita tak rasa pun. Tak rasa doa ni satu doa yang sangat tinggi darajat dia. Yang datang dia daripada Maha Suci Allah SWT yang menciptakan manusia. Dia tahu doa yang macam mana khas untuk manusia. Jadi kita hanya sekadar baca, tapi kita tak menghayati, tak amaliahkan dalam kehidupan kita. Apa permohonan tu tadi? Yang Allah Ta'ala suruh hasanah. Hasanah gitu. Hasanah ni kita ingat kebaikan. Hasanah ni memang kalau ikut pada orang pakar bahagian tafsir Quran, hasanah ni kebaikan. Tapi bagi orang yang ahli Allah, hasanah ni adalah engkau buang keakuan diri engkau, merasakan yang ada wujud hanya Allah, dan kau tak nampak yang lain dah, melainkan kau pandang hanya Allah dahulu, tak nampak lain. Itu hasanah. Setiap detik hidup kau hasanah. Dunia 24 jam hidup kau hasanah. Kalau masuk tempat puaka tu mengamuk. Kenapa kau datang sini? Kita dah bagi salam semua dah. Kau ni cek pasal. Kau tahu siapa ni?
Aku datang ni nak mentauhidkan semua ni penunggu-penunggu di sini. Kau datang tunjuk Samsing ya. Oh, rupanya ketua dia. Ketua Samsing di sini ya. Bertakut. Kenapa takut? Ajakkan sama-sama mengesahkan. Engkau ditugaskan oleh Allah untuk jaga kawasan ni, untuk mengesahkan Allah, bukan menakut-nakutkan Allah. Sujud dia, sujudlah kepada Allah. Jadi kita pergi mana-mana pun, baik makhluk yang nampak maupun tak nampak, kita tauhidkan. Tauhidkan kereta, tauhidkan pokok, tauhidkan rumput, tauhidkan tanah. Di mana pun kita pergi, kita ngajakkan dia sama-sama mengesahkan Allah. Hingga yang tak nampak nanti tersembul, terkeluar nanti, kita pun ajakkan dia nanti. Begitulah Sunan Kalijogo. Dia ni memang orang yang ahli petapa. Dia daripada muda lagi, kerja dia suka bertapa. Dan dia bertapa kalau satu gunung tu, gunung yang angker, yang puaka, penjaga dia memang penjaga yang sangat bengis. Maka dia akan bertapa sampai penunggu yang bengis tu, satu gunung tu ke, satu tempat tasik ke, satu tempat kawasan penjaga tu, dia akan Islamkan. Bila dah Islamkan, maka selesailah pertapaan dia. Kita jangan ingat betapa dia nak ambil ilmu ni, tak ada. Dia dah ada dah. Dia punya ilmu dia nak bagi orang ilmu supaya dapatkan Allah. Dia bagi pergi mana pun. Kita ingat dia betapa dia tak solat ni. Kau jangan fikirlah dia solat ke tak solat. Engkau tu tak faham cara dia solat tu. Cara kau itu jangan kau fikirkan, sebab tugas yang dibawa tu tadi dia nak Islamkan penunggu-penunggu tu. Tu banyak penunggu-penunggu mana-mana dia dah pergi, semuanya dia dah beriman kepada Allah SWT. Golongan jin ke, golongan apa ke, puaka apa pun, dia Sunan Kalijogo ni dia pastikan dia akan berlawan dengan penunggu tu sampai penunggu tu selender, kalah dan masuk Islam, beriman kepada Allah, berjanji sebagai Muslim yang betul-betul. Terus Sunan Kalijogo pindah ke tempat puaka lain, gunung lain ataupun tasik lain. Itu kita jangan salah faham. Kita ingat wali Allah ni betapa tak solat ke? Kita tak faham. Dia bukan tak solat lah. Isi parti solat tu dia amaliahkan. Kita solat tapi kita tak faham solat. Solat kita solat lalai, keakuan diri. Sedangkan dia tidak. Kita nampak dia di situ padahal dia solat di tempat lain. Di Masjidil Haram, di Mekah, di Sidratul Muntaha. Kita tak tahu. Ni perjalanan-perjalanan yang Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan seseorang itu tidak sama. Jangan kita samakan orang tu handphone harga 500 dengan harga handphone 5,000. Mana sama, function dia tak sama kan. Jadi gitulah, untuk ambil faham. Jangan mudah kita menyesatkan manusia-manusia. Apatah lagi manusia itu pilihan-pilihan Allah. Lebih baik sangka baik aja. Ni kalangan-kalangan kita kebanyakannya kalangan orang yang pandai ilmu, orang yang banyak beribadah, orang yang kaya raya. Dia rasa dia boleh mengontrol bumi ni, menyusun kehidupan bumi ni. Maka dia masukkan nama istilahnya politik. Kerana dia dah ada kekuasaan, dia rasa dia banyak beramal, dia banyak ilmu, dia boleh memimpin. Tu tersilapnya kita tadi. Pimpinan itu, khalifah tu datang daripada Allah, pilihan Allah. Macam seseorang itu dalam kumpulan tarikat. Contoh macam Naqsyabandi, Qadari, Samaniyah, Alawiyah ataupun yang lain-lain lah. Semuanya bila dah meninggal guru mursyid mereka tak boleh mengambil keputusan. Kalau ada anak murid dia 5,000, kita buat undi lah. Kita pilih mana guru nak lantik ni, anak dia ke, anak murid dia ke. Masing-masing buat hari pilihan raya, undi tak boleh. Itu tidak boleh. Undang-undang ni kalau guru mursyid dalam kumpulan tarikat ke apa ke, kalau wafat sampai waktu dia akan bagi tanda. Sebelum dia wafat, siapa yang gantikan dia. Dia akan bagi tahu. Ataupun selepas dia wafat, kalau Allah kata setahun, didatangkan tanda-tanda pada orang-orang yang ahli itu tadi, siapa pengganti dia. Dan dia akan nampak perkataan orang ni menyusup kalbu rohani. Orang akan pilih itu. Kalau 10 tahun, baru dapat tanda 10 tahun, baru dia mati. Kalau tidak,
Jalan gitu ialah tarekat tu. Penggantinya belum ada. Begitu juga para nabi. Daripada Nabi Isa tu kan ke Nabi Muhammad SAW berapa ratus tahun tu. Untuk nak dapat ganti Muhammad tadi kan, yang kata Ahmad akan datang nanti kan, penutup. Jadi jarak dia waktu itu tak ada Nabi lah. Rasul tak ada. Belum lah jarak tu. Jadi kita sama nanti apa Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala bagi tahu bila dah penghujung zaman, akhir zaman nanti, cukup 100 tahun dah ditakluki oleh Yahudi, dikontrol kan, nanti akan Allah Ta'ala naik. Janganlah kita tak percaya pula. Cukuplah 100 tahun Allah dah bagi, dah memang dah bertulis begitu. Allah bagi orang-orang yang bukan beriman menang, mengontrol dunia ibaratnya. Sebenarnya yang bagi itu Allah kekuasaan tu. Bukan orang Yahudi tu ada kuasa. Allah yang Allah bagi. Tapi dah cukup 100 tahun nanti Allah kata pindah tangan kepada Khalifah Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Jadi kita pula buat macam tak tahu pula lah. Ulama-ulama orang cerdik pandai macam tak nak cerita pula. Ini bukan kebetulan. Ini memang cerita benar. Kita apa persiapan kita? Apa kita nak bawa umat, masyarakat umat Nabi Muhammad nanti pada zaman kita untuk selamatkan supaya dapat ikut jejak langkah, ikut apa Imam Mahdi. Nabi sendiri suruh. Dia aja yang boleh amankan dunia. 100 tahun dah. Tak ada jalan macam-macam. Kau politik macam mana pun takkan naik. Melainkan Imam Mahdi harus yakin. Jadi nak dapat yakin ni, tu cakap tadi, kena adalah mengaji ilmu ni, mengenal diri, mengenal Allah. Sebab dengan mengenal diri ni, kita akan buang keakuan diri. Kita akan benci keakuan diri. Kita akan benci hawa nafsu kita. Jadi kita akan cinta kepada Allah. Bila ada cinta kepada Allah, bersedia untuk mati di tangan kekuasaan Allah. Itu je jalan dia untuk dapat selamat. Mana ada keakuan diri, rasa hidup tak selamat. Rasa mati, yang mati kita ni sebenarnya dimatikan Allah, dan kita tidak pernah ada, yang wujud hanya Allah. Itu sebenarnya hala tuju sebenar. Jadi turun ke tak turun Imam Mahdi ke apa pun, Nabi tak turun pun tak jadi masalah. Yang kita dah tahu hala kita betul-betul dikatakan beribadah kepada Allah, yang iktirafkan Allah sendiri. Kerana Allah yang memberikan kefahaman kepada kita tentang dirinya, macam mana cara ibadah yang betul, ditunjukkan pada Rasul. Itu dalam segi umum, dan dia akan serahkan terus langsung dari sisi Allah bagaimana cara engkau ibadah kepadaku. Tadi umum untuk muslimin, untuk semua manusia, cara ibadah yang Nabi bawa. Yang aslinya Nabi dengan apa Allah Ta'ala tu, dia ada masing-masing punya rahsia, sir min kulli syai. Jadi kita nak dapatkan tu rahsia tu dulu, baru senang kita faham masing-masing ada rahsia masing-masing cara Allah Ta'ala bagi untuk berbuat ibadah kepada Allah. Tapi bagi yang tak kenal diri, tak kenal Allah, susahlah nak cakap. Balik-balik dia cari jalan membantah, berbalah. Dia kata tidak sesuai dengan yang si Ajis bawa ni, tidak sesuai dengan zaman kita sekarang. Itu yang kena taruh tu dengan saya tu. Bukan tak sesuai, engkau ni lah perosak-perosak manusia. Ilmu Allah Ta'ala ni dia sesuai sejak awal penciptaan makhluk sampai bila kiamat pun sesuai. Kerana ilmu ni menafikan diri yang esanya Allah. Sesuai bila-bila pun, di waktu mana pun, di mana kamu berada pun, di situ juga mengesahkan Allah. Campak ke alam ke kubur, mengesahkan Allah. Campak ke alam apa pun, puaka neraka mana bercampak, mengesahkan Allah. Kita tak peduli dah. Mana pun Allah Ta'ala letak perjalankan kita, elok ke tak elok tempat tu, Allah Ta'ala kata kau mengesahkan aku je. Jangan menoleh ke belakang, jangan lagi memikirkan yang lain. Hanya mengesahkan Allah. Itulah. Sekarang kita tak faham ke situ. Kita ambil hala tuju upah. Kita ambil hala tuju supaya dijauhkan ni, jauhkan ni. Kita siapa? Kita siapa Allah minta Allah buat ni, buat ni. Kita ni ngatur Allah ke Allah yang ngatur kita? Kita ni yang sepatutnya minta Allah Ta'ala atur kita. Bukan kita minta Allah atur kita. Kita nanti, Allah aku nak gini. Itu kita atur Allah Ta'ala. Tak betul. Itu yang banyak jadi rosak manusia.
Bila kita kenal diri, kenal Allah, kita akan sentiasa, ya Allah, jangan biarkan aku ngurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Walaupun nafas aku naik dan turun, aku tak mau, ya Allah. Aku nak Engkau sentiasa yang aku rasakan. Berbolak-balik kepala aku waktu pembaringan tidur, aku rasa Engkau yang bolak-balikkan, ya Allah. Qalbun aku ke mana, aku rasa Engkau semua, ya Allah. Nak bawa ke mana-mana aku, mi'raj di alam roh. Engkau semua, ya Allah. Mana pun mimpi, mana pun angan-angan, semua Engkau dulu yang aku nampak, ya Allah. Gitu nak dibawa dalam kehidupan kita 24 jam. Ngesakan Allah ni 24 jam, bukan di tikar sejadah saja. Bukan maknanya zuhur, lepas zuhur kan asar, bukan. 24 jam. Semua di Allah Ta'ala tu bijaksana, dia ajarkan kita tarikat Allah Ta'ala. Tarikat Allah Ta'ala tu Nabi Muhammad SAW. Tarikat Nabi Muhammad SAW. Apa tarikat dia? Saya tak masuk tarikat lah. Tarikat ni sesat. Itulah kau terbiul cakap. Engkau dah masuk tarikat, kau kata kau tak masuk tarikat. Mana ada? Itu solat 5 waktu tu tarikat Allah Ta'ala tu, tarikat Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling tinggi, kau buat dah. Tapi sebabkan kau jahil tentang Allah, kau tak nampak tu lebih tinggi. Kau nampak yang tarikat yang ni tadi, yang lain-lain ni lebih tinggi pula, mana boleh. Apa pun nama-nama tarikat yang paling tinggi, ya tak boleh lawan tarikat Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersolawat. Tarikat dia, tarikat Nabi Muhammad SAW tu sentiasa bersolawat. Dengan kita bersolawat ada 2 jalan. Pertama kita ingat kepada Allah, kedua ingat pada Allah. Allah aja yang ada, dan Allah tu bersolawat kepada sifatnya. 2 dapat. Kalau zikir je 1 aja dapat. Kalau 2 selawat dapat 2. Tinggi dah rupanya, tak faham juga. Tak faham. Dia nak masuk juga tarikat-tarikat lain. Masuklah. Tapi harus pegang ni juga. Penghujung daripada tarikat apa yang ada seluruh dunia, ujung-ujungnya Muhammad dan Allah juga. Ala tuju dia. Tapi kalau kau dah pegang Muhammad, dah pegang Allah, kau boleh patah balik. Dia cakap tadi. Lepas tu kau tak faham penghujung dia apa, penghujungnya itu juga yang awal-awal kamu buat. Tapi disebabkan tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah, kau patahlah balik. Guru mursyid tu tadi bersedia untuk mengingatkan kamu balik. Pintu dia untuk sampai kepada Allah adalah berselawat. Pintu dia adalah Muhammad. Dan Muhammad pintunya adalah hilang keakuan diri. Itulah. Kau naiklah kenderaan Muhammad tu bila dah tak ada keakuan diri. Kerana Muhammad tu tidak lain adalah pesuruhku. Pesuruhku adalah sifatku. Tak lain yang ada hanya aku. Itu Muhammad maqam dia. Maka tu Allah suruh ikut Muhammad. Bukan Muhammad tu hebat, Muhammad tu aku juga. Sifatku. Jangan salah faham. Ya, tu pasal mengaji biar kenal diri, kenal Allah dulu. Kalau tidak nanti kita ambil ilmu selain ilmu ni, kita ambil dulu. Yang ni nak masuk payah nanti. Kesian kita. Tu pasal lah tadi Imam Ghazali dia cepat patah balik. Pergi ngambil ilmu ni balik. Baru ilmu-ilmu yang lain diambil dulu akan jadi berkat. Bukan manusia buang. Dia akan menguatkan ilmu kita yang dah ada sebenarnya. Bukan saya cakap tak belajar, tak boleh mengaji ilmu apa pun nama mengaji. Tapi ni kita ambil ilmu mekanik pun, kita nak kena ada ilmu. Ibu dia ilmu mengesahkan Allah. Mekanik pun ilmu dia ngalakan kesudahan dia mengesahkan Allah. Besi tu mekanik ada, besi banyak besi. Besi tu daripada mana? Kalau kau nak sampailah ilmu yang tinggi mekanik, kau kena tahulah besi itu daripada mana. Keputusan dia ada daripada Allah jadikan besi. Ngesahkan dia tak? Kau pegang besi, kau buat apa pun kau dalam keadaan ngesahkan Allah. Main burung ke, suara burung sedap. Keputusan dia apa? Kau jadi hakim untuk menilai burung ni sedap suara ni. Dia terkukur ni, ni suara dia begini ni. Berapa dia punya tingkatan, dia punya suara tinggi dia berapa. Sampai kau gila kat situ. Tapi keputusan dia apa? Dia tu suara burung yang paling sedap adalah percikan daripada suara Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud mendapat percikan suara merdu daripada Allah. Kesudahan dia kau akan dengar suara, bukan suara burung. Dan kau tak dengar lagi suara Nabi Daud kerana percikan. Kau dah dengar suara tu suara daripada suara Allah. Mengesahkan Allah tak pendengaran kau.
mengesahkan Allah juga. Apapun bidang dia tetap juga mengesahkan. Iblis tu sendiri, kalau saya pecahkan rahsia, nanti orang pancung leher saya pula. Dia jadikan bahan untuk mengatakan dia boleh buat silap. Bukan maksud saya gitu. Iblis pun Allah jadikan tak sia-sia. Kerana dia dah tak boleh buat apa dah. Skrip dia tu tadi. Allah bagi skrip lagi. Satu lagi skrip. Minta supaya engkau ni boleh hidup lagi. Iblis pun mohon pada Allah. Tak lain skrip tu pun daripada Allah. Ya Allah, kalau dah macam ni lah aku, bagilah aku hidup balik. Hidup selama-lamanya untuk menyesatkan. Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, boleh juga. Tapi ni Allah izinkan sebab apa? Sebab nak menyatakan Allah juga. Bukan yang diizinkan tu untuk menyusahkan kita. Tapi kita tak faham, kita kata apalah guna ya Allah ciptakan iblis. Padahal silap kamu. Kamu salahkan iblis buat apa? Adam tak ada pun salahkan iblis. Ada Adam salahkan iblis keluar daripada syurga. Keluar daripada tempat nikmat. Dia tak salahkan Hawa. Sebab Hawa tu terjadi daripada keinginan dia. Jadi Hawa dia tu jadi Siti Hawa. Dan Siti Hawa digoda oleh iblis. Dia hasut supaya dekat. Yang kau pergi dekat buat apa? Kau kan dah dipesan awal-awal. Jangan hampiri pun jangan kan. Hampiri itu maknanya berkeinginan supaya ada rasa keakuan diri supaya lupa Allah Ta'ala punya pesanan. Itulah sebabnya kita ni hari-hari berlaga kat situ. Berlawan kat situ tapi kita tak rasa tu peperangan, kita tak tegas. Sebab tak mengaji mana kita kata, mana ada perang, tak ada perang. Aman je kita kata. Padahal tu perang yang paling berat. Kalau ini perang yang paling berat, kita tak boleh nak apa. Nampak macam mana perang yang kecil-kecil ni lagi lah. Yang besar tu jelas itu kita keakuan diri tu perlu. Kita menyembah hawa nafsu kita. Mana boleh. Dalam ibadah ada kotor, mana boleh. Kotor ni adalah kesyirikan. Jadi Allah tak mau. Allah tu subhanallah maha suci. Dia mau menerima yang suci. Yang suci tu adalah buang keakuan dirimu. Aku semata-mata. Itu tadi. Engkau takkan datang dan takkan pergi. Tak ada ke mana-mana pun. Bila engkau dah tak ada keakuan diri, aku ada di mana-mana. Dan aku tidak boleh ada di mana-mana sebab aku ada di mana-mana. Apa maksudnya? Allah tak boleh diletakkan di mana-mana. Tapi Allah bukan berada di Tur Sina sewaktu Nabi Musa nak melihat. Itu hanya penzahiran. Tajali, kena faham. Oh Allah dia pernah datang kat sini. Bersalah gitu. Syirik. Tak betul gitu. Kat bukit ni lah Allah pernah, Nabi Musa pernah melihat Allah. Ya Allah. Salah faham tu. Ya, itu tadi. Nabi Musa melihat dengan penglihatan Allah, tajali Allah. Jadi banyak kat dalam dunia ni Allah tajalikan diri Allah. Banyaklah. Asalkan tadi kita melihat dengan penglihatan Allah. Tapi kalau kita melihat dengan penglihatan diri kita, kita tak nampak Allah Ta'ala sentiasa mentajalikan dirinya. Bukanlah dia tajalikan dirinya kepada pokok, kepada bukit di sinar tu cahaya. Di situ Allah. Bukan. Makna tajali itu sekalian alam pun mana kita pandang adalah pain nama tuan lupa. Itu pasal mau jumpa pembimbing rohani orang arif billah, baru boleh diterangkan, baru boleh kita faham. Ini ayat ini hadisnya. Bukan arif billah tu ikut kepala dia cakap seronok tak. Dia dah mengalami. Bukan saja dia tu dapat daripada di sisi makhluk. Dia direct mengalaminya tadi, iaitu kepada penciptanya yang mengajarkan tentang diri pencipta tu tadi. Maka tu dia boleh cerita. Bukanlah dia tu pandai, tapi inilah menyatakan diri Allah. Supaya kita tidak lagi berada dalam kesesatan. Kesesatan itu adalah bukan kesesatan tu iblis. Tapi kesesatan tu adalah kepahaman kita, iaitu pengakuan kita tu, itulah kesesatan. Pengakuan kita nampak ada wujud lain selain Allah, atau kita rasa kita aja wujud, Allah pun ada wujud, dua pun sesat juga. Susahlah macam ni dengan si Hajiz. Tak masalah susah. Inilah yang kena perang, barulah kita nampak jalan tuju sebenar yang Nabi Muhammad SAW dapat. Ingat Nabi Muhammad SAW dapat Allah Ta'ala mudah-mudah aja. Lahir-lahir mak bapak tak ada.
Umur 7 tahun mak meninggal. Datuk-datuk pun meninggal. Kisah dia tu pun kita sanggup macam tu. Tapi Nabi Muhammad itulah cara yang Allah Ta'ala tunjukkan cara supaya Allah sendiri nak didik diri dia. Bila Allah yang didik Nabi Muhammad, tak adalah lagi keraguan. Kita disuruh ikut contoh. Jadi kita akan mengalami contoh tu tadi, akan Allah buangkan keinginan-keinginan kita seperti mana Nabi Muhammad SAW. Jadi suci dah dibersihkan, ditambah nur, ditambah lagi nur lagi. Kita dah kenal Allah, Allah bagi lagi nikmat lagi. Tak jemu-jemu kita, hari-hari nak ceritakan Allah tak jemu-jemu. Sebab Allah mana ada pernah jemu, asyik aja. Di situlah ketenangan, di situlah kepuasan yang kita nak. Kita tak cakap apa. Kita dulu masa bujang, dah bujang nak kahwin, dah kahwin nak anak nak cucu nak tengok lagi cicit pula. Allah bagi. Dah sudahnya ke mana sebenarnya? Kita nak harta gini. Dah sudahnya harta dia nak macam Nabi Sulaiman pun tak cukup juga. Kita nak lagi. Kita nak kedudukan sampai akhir sekali lepas Tan Sri naik tun dah pencen kan, pun tak cukup juga. Nak cerita pula keturunan dia hebat pula, dah pula tak cukup juga. Dah kedudukan apa yang pernah kau nak? Apa lagi? Harta pun tak cukup dah. Cari banyak mana pun tak cukup. Kedudukan tinggi macam mana? Dah gini, sudahnya apa? Tak cukup juga. Dah sudah mati dalam keadaan tak cukup juga. Jadi tujuan sebenarnya kita bukan nak cari semua. Kita nak cari adalah yang cukup tu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita dapat titik sebenar tu di dunia lagi. Cukup Allah bagiku. Cukup. Lain-lain tak dapat, tak kisah. Sakit macam ni tak kisah. Cukup Allah bagiku. Jangan sampai Allah tak ada dalam diriku. Sakit macam mana, sakit memang sakit ya Allah. Tapi lebih sakit lagi tak ada engkau di sisiku. Nikmat memang nikmat macam-macam kau bagi, tak mampu kita. Tapi jangan sampai nikmat ni aku lupa pada engkau ya Allah. Itu tadi. Ini kita nak mainkan dalam kehidupan kita. Inilah Allah nak mandangkan kita punya setiap masa ahsanu amala. Kalau kita dah pandang rupa ni, kita nak nampak Allah dah. Kita tak perjumpaan dengan Allah dah. Dan orang-orang yang di dunia ni dia tak berkeinginan nak berjumpa dengan Allah dalam kehidupan di dunia, kelak nanti di pada mahsyar di alam barzah, di kubur tetap dia tak nampak Allah. Itulah azab yang paling azab sebelum neraka azab tu dibuka. Kita menerima azab yang paling azab di mana kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Ketika berdiri, duduk, baring, orang yang bijak mengingat Allah, merasakan yang wujud hanya Allah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tafakkaru fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadzal. Jadi kita ni orang yang bijak, Allah Ta'ala orang yang pandai, Allah yang maha pandai. Dia kata orang yang bijak seperti Rasul, para Nabi, wali-wali Allah, Arifin Billah tu bijak. Sebab apa? Dia keadaan berdiri, duduk, baring. Apa keadaan pergantian siang dan malam. Campak alam roh, campak alam barzah, campak mana pun puaka. Dia tetap juga tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sambil mengatakan, apa pun dia nampak di 7 lapis langit, alam apa pun dia nampak hanyalah ya Allah, engkau jua Esa. Ya Allah, engkau jua Esa. Ya Allah, sampai dia kata Rabbana ma khalaqta, tak ada yang sia-sia engkau ciptakan, melainkan menyatakan diri engkau ya Allah. Maha sucimu ya Allah, jauhkan aku daripada akuan diriku. Fakina azabannar. Ini kita nak hidupkan perjalanan hidup ni. Masukkan dalam silber pelajaran anak kita daripada sekolah tadika. Masukkanlah. Selagi kita tak masukkan ni, kita takkan menemui ke depan kita akan Islam ni akan kukuh. Tapi bila cerita ni dah mula keluar, mula tersebar di dalam YouTube, banyak pembimbing rohani yang diarahkan untuk masukkan dalam YouTube supaya satu dunia tahu, maka tandanya pelajaran ni dah bermula. Dan bila pelajaran ni dah bermula, maka Imam Mahdi pasti akan turun. Sebab penyokong-penyokongnya Allah Ta'ala kata akan ada dulu, baru. Seperti Dajjal, penyokong-penyokong dia dah buat kerja dulu, baru Dajjal tu turun. Gitu aturan cerita-cerita yang Allah Ta'ala susun dalam kehidupan ini. Bukan kita punya susunan, tapi susunan
Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita sama-samalah kita amalkan, kita minta lagi pencerahan kepada Syekh Latif dan juga yang lain-lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya dapatlah kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu di Sungai Jernih ni. Alhamdulillah, alam semula jadi Allah Subhanahu wa taala, sekalian alam ni dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu semua sekalian alam ni tidak nampak yang menyatakan sekalian alam, tapi menampak bila kita diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian alam tu adalah menyatakan Dia yang Maha Esa. Jadi kita dah keluar daripada sekalian alam. Alhamdulillah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah Taala didik kita, keadaan kita macam mana kita nak menyatakan, semua menyatakan Esa, Esa, Esa. Itulah keberuntungan kita yang seperti yang diperkatakan tadi, peperangan itu yang nak diperangkan. Yang dalam kita kena perang yang hebat tu, kita kena betul-betul nafikan betul-betul keakuan diri kita. Itu yang nikmat yang Rasulullah beritahu tu, nikmat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mubasysyiran wa nazira. Itu manis tiada pahit. Alhamdulillah, bersyukur kita, itu adalah nikmat yang paling besar sekali, nikmat yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata yang begitu dalam lagi. Sebab dia dalam ni, bila dah dimasukkan kita bercerita bila kita bercerita tu melalui kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita bukan bermakna dalam tidur ke dalam mimpi ke, tapi kita dalam kehidupan harian ni kita dah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam ahada, tak ada keakuan diri kita. Alam ahada tu dia menyatakan diri dia je semua. Itu yang nikmat yang kita nak berkongsikan ni. Setakat itulah cerita yang dapat diceritakan. Tapi itulah, rasailah sama-sama, semua pendengar YouTube. Inilah yang dia kata nikmat yang tak dapat diceritakan. Itulah, kita bukan, kita bawa kereta ke, tapi kita dalam keadaan kita di alam ahada. Bukan kata kita alam ahada Allah Ta'ala dah nafikan keakuan, Allah Ta'ala leburkan kita. Bukanlah kata kita tak ingat apa-apa, tak. Kita macam biasa. Angkat macam saya cerita dengan tadi, Allahu Akbar. Tak ada nak kata macam saya cerita, tak ada kita nak buat muka khusyuk betul-betul, tak ada. Kita buat macam biasa. Sebab kita dah diberi kefahaman Allah Ta'ala dah bawa kita di alam yang dikatakan lebur tadi tu. Tak ada keakuan diri kita. Jadi semua dia lah menyatakan diri dia. Rukuk, sujud, berdiri apa semua dia nyatakan diri dia. Jadi kita dah macam dulu memang pada permulaannya gitulah, kita latihan demi latihan. Latihan tu yang perlu sebenarnya. Latih diri kita supaya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Latih. Nafi sampai dikatakan sebati betul-betul. Tu sebati. Macam saya cakap tadi, orang yang amalkan habatus sauda kan, penawar segala penyakit. Contoh penawar segala, bukan contoh lagi, memang betul lah. Penawar segala penyakit. Perumpamaan. Jadi bila penawar segala penyakit, sampai dikatakan Allah Taala ajar kita, penawar tu ada nak menafikan, nak buang keakuan ni, itu satu. Itu penawar lah, salah satu. Sampai disebati lah. Sebab sampai kita tak makan sehari, kita rasa macam apa yang tak kena ni tu. Rupanya dia tak makan hari tu. Maknanya kita jangan putus benda tu. Itu salah satu sebatinya. Kita nak ceritakan kesebatian kita apabila kita melatih diri kita ni sentiasa menafikan keakuan diri kita. Tu dia. Sungguh-sungguh lah tu. Allah Ta'ala nak tarik tu mudah je. Allah Ta'ala dengan tangan kekuasaan dia mudah je. Kan? Sekelip mata, sedetik je Allah Ta'ala nak ni kan. Tapi dia nak melihat kesungguhan kita. Betul ke? Ini betul. Kita nak betul-betul yakin. Hakul yakin wal kamalul yakin. Kita dah tak nampak lain lah, semua dia. Jadi saya nak kongsi, saya baru teringat cerita yang dululah, saya masa saya berada di Melaka dulu. Saya berkongsi dengan seseorang dan dia berkongsi dengan seorang ustaz. Jadi saya cakap itulah bahasa saya itulah bahasa saya lah yang saya faham masa tu. Saya cakap, engkau sembah Allah kan? Engkau sembah Allah, engkau kenal tak orang yang bukan orang, engkau kenal tak siapa yang kau sembah tu? Yalah, aku sembah Allah lah. Tapi engkau kenal tak engkau sembah Allah, engkau kenal tak Allah tu? Jadi dia sambung balik kepada ustaz yang lain lah. Jadi
apa yang dikatakan oleh ustaz tu, apa yang diperkatakan oleh ustaz tu, dia kata ini kawan kau ni tinggi ni, dia kata saya tinggi. Nampak tak, padahal itu asas pertamanya. Sebelum kita solat, kita kena kenal Allah siapa dia. Tu solat dalam keadaan macam mana keadaan dia. Ini itulah dekat, itu pun dah rasa pelik dah, padahal itu asas, bukan tinggi pun, asas tauhid tu. Jangan main. Ustaz pun dah kebingungan dah, bingung, tak tahu apa benda yang diperkatakan sebegitu. Sepatutnya dia mengajak, itu kena mencari guru. Patutnya dia cakap gitu, ni dia kata tinggi pula. Dah orang tak nak ambil tahu dah bab-bab ni semua kan. Itulah itu masalah sekarang ni. Jadi kita kena benar-benar meyakini bahawa benda-benda sini semua dah ditutupi. Tapi kita tidak salahkan siapa-siapa pun. Takkan kita nak salahkan, contohnya orang tu seorang pencuri lah contoh kan, kata kan, dah Allah Ta'ala takdirkan begini, dah salahkan Allah Ta'ala pula. Mana boleh salahkan Allah kan? Allah Ta'ala bagi bekalkan kita hawa nafsu semua, tapi Allah Ta'ala nak melihat, dia uji kita dalam keadaan dunia ke apa ke, fajama'nahum jam'a, tapi kita ni yang kena betul-betul melihat perumpamaan tu. Kita takkan tak nampak Allah lagi, tak nampak lagi. Jelas Allah Ta'ala tulis, jelas Allah Ta'ala ceritakan, jelas Allah Ta'ala hantar pembimbing-pembimbing rohani yang ada kat sekitar dunia kita ni. Jelas ada. Ni tak nak. Kalau cerita bekerja, tak kisahlah Grab Food ke apa ke, bekerja je orang muda sekarang ni, bekerja je, kerja lah, tak ada masalah pun. Tu sumber daripada mana? Daripada Allah kan. Tapi bekerja kena menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama ni banyak kita dah tak ada rasa kerohanian dalaman ni. Kita tak ada rasa kuat dalaman ni. Macam mana? Bukan saya cakap semua tak ada, semua tak ambil ilmu agama. Yalah, belajarlah ilmu agama. Tak ada masalah, belajarlah ilmu. Tapi yang ini dulu, kenal diri, kenal Allah. Baru betul-betul yang dia nampak. Saya cerita sikit, saya kongsi sikit. Bila kita ada benda ni difahamkan oleh Allah SWT, ilmu semua masuk kat saya. Senang cerita lah gitulah. Semua masuk kat kita kalau kita betul-betul dapat. Saya nak cakap macam mana lagi? Ilmu tinggi mana semua. Saya nak cakap macam mana? Dinampakkan oleh Allah SWT begitu. Kan? Saya tak nampak yang ilmu tu tinggi, saya nampak ya Allah kebesaran kau, ya Allah subhanallah. Tidak sia-sia ya Allah. Nampak Allah Ta'ala dah lihatkan dah. Kan? Jelas, nyata. Tapi kalau dah ambil belajar mana-mana ambil belajar. Saya pun belajar juga. Tapi saya dah bukan buang, saya ketepikan. Bila saya nampak kebesaran Allah tadi, dia masuk dalam satu mangkuk wahdah. Bagi nak wahdah tu sifatullah kan. Nak bawa kepada mengisah Allah. Allahu akbar, besar engkau ya Allah. Kan, tak lain ya Allah, tak sia-sia engkau dah. Iblis ke apa ke semua tak sia-sia, semua ada watak masing-masing. Semua ada watak-watak masing-masing. Jadi kita rasa macam ya Allah. Kan? Dekatnya kita dengan Allah SWT. Sampai rasa kecintaan kita dengan Allah SWT. Mana-mana kita pergi kita rasa macam satu Allah. Bergantung harap dengan Allah SWT. Bergantung harap tu macam mana? Yalah, tak ada rasa keakuan diri kita, semua menyatakan dia, kan? Dia mandikan kita, dia apakan kita, apa semua. Dia semua kontrol kita. Bukan kita kontrol Allah. Itu dia. Kita nak jawapan tu semua dah datang daripada Allah SWT. Itu manisnya hidup kita ni. Tiada pahit. Jadi itulah kita nak sentiasa berkomunikasi dengan Allah SWT. Setiap detik, setiap saat. Dia berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Boleh ke? Boleh lah. Apa tak boleh pula? Janji kita jangan ada merasai keakuan diri. Kalau kita ada rasa aku ada Allah Ta'ala, itu menduakan Allah, mana boleh. Syirik kan? Kesyirikan yang dalam tu kita tak nampak, tapi bila dah dipelihara Allah Ta'ala, Allah takut kita. Takut kita ke depan kita ni kan. Contoh macam hari tu saya cakap dengan keluarga saya, kita nak balik kampung ni pun risau kan, risau. Hari raya nak dekat ni risau kita. Bukan risau apa, risau yalah keluarga datang, kita takut kita dalam yang saya cakap tadi, dalam fajama'nahum jam'a kan. Kita risau itu, kita risau terkeluar daripada gitu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara kita, alhamdulillah ya Allah. Kan? Datang daripada dia kan. Datang ya Allah. Alhamdulillah, raya pun raya lah. Kita pun beraya bergambar dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi hati kita tetap dengan Allah SWT. Tak berpisah. Kita takut kita nak berpisah dengan Allah SWT.
Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah dapat saya rasakan. Jadi pendengar YouTube, rasailah benda ini nikmat, satu nikmat yang tak dapat. Allahu akbar, ungkapan yang abadi azali kan. Kalau kita sebut wal awwalu tanpa permulaan, wal akhiru tanpa perakhiran, wal zahiru wal batinu sampai habis semua dah percintaan Allah Taala, abadi azali, dia kecintaan dia dengan Allah Subhanahu Taala. Macam mana keasyikan tu? Kun wazak zatitul zatul muntala nurun zati azatul ha. Dia asyik diri dia, asyik diri dia sendiri, asyik kan. Asyik. Macam mana keasyikan tu? Keasyikan macam mana kita nak rasa kan? Itu ya Allah, hai. Itulah yang boleh saya sampaikan. Rasailah. Kita boleh sama rasai, tapi betul-betul istiqamah dalaman. Sayyidina Abu Bakar beritahu, istiqamah dalaman ni. Jangan ada merasai keakuan diri. InsyaAllah saya rasa setakat ini saja untuk tengah hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini dapat lihat pemandangan yang begitu indah. Teringat semasa kecil dulu, dalam satu kelas di mana bila guru berada di depan, kami semua disuruh melukis. Itu sebuah lukisan. Jadi saya pun melukislah dengan begitu asyik kan. Jadi melukis dengan begitu asyik seperti mana yang berada di dalam yang kami berada sekarang ni. Ada orang, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan dan ada jamadat. Ada benda empat ni yang selalu dilukis. Jadi dalam rumah ada mak bapak tak ketinggalan, kemudian adik-beradik sekeliling, ada matahari, kemudian ada kucing, ada sungai. Kat sungai itu ada itik, ada ayam tengah patuk, tengah cari cacing. Kemudian ada sawah padi, ada bangau. Kesukaan melukis. Tapi masa dulu sampai sekarang tetap melukis orang tu sebagai orang lidi. Tak meningkat pun kebolehan melukis. Jadi di situ masa tu saya fikir seronok kan melukis. Tapi rupanya bila dah belajar kenal diri, kenal Allah, baru perasan. Masa dulu kita lukis sebagai arahan yang disuruh oleh guru. Tapi sekarang kita lihat lukisan tu adalah ilham daripada pelukis. Jadi macam mana yang dihasilkan di atas kanvas ataupun atas drawing block tu, itulah datang daripada si pelukis. Jadi kalau macam saya yang lukis lidi, maka faham-faham je lah macam mana diorang kategorikan lukisan saya. Tapi kalau kita lihat macam mana Allah yang melukis mentajalikan kehebatannya. Jadi lukisan tu seolah-olah hidup, yang macam sekarang ni kan. Jadi lukisan tu hidup, boleh bergerak. Jadi tak lain, kita ni hanya sebuah lukisan yang mana kita adalah lukisan yang bergerak hanya untuk menceritakan kehebatan Allah, apa yang Allah nak beritahu tentang dirinya. Jadi itulah bersyukur saya sebab kenangan lampau dulu tu dapat dizahirkan pada waktu ini. Kalau tak, imbauan zaman dulu hanya setakat itu sahaja. Tak sampai kita dapat membesarkan Allah, mengesahkan Allah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
sedikit perkongsian saya pada hari ini melalui talk yang disampaikan oleh Syekh Aziz. Ayatnya, sekiranya kita tak kenal diri, kita tak kenal Allah ni, kita tengok apa pun tak rasa, tak datang apa-apa nikmat pun. Jadi itu yang saya rasa dulu. Sebab dulu lain, sekarang lain. Dulu saya pernah balik kampung hari itu, kami pergi ke pantai, ke laut lah, ke tepi laut, waktu duha masa tu. Saya bawa anak dan pergi dengan suami sendiri, melihat keindahan yang sangat cantik pemandangan laut tu di waktu duha, dan terlintas doa yang berbunyi, sesungguhnya waktu duha ini, waktu duhamu, kecantikan ini, kecantikanmu, kekuasaan ini, kekuasaanmu, keagungan ini, keagunganmu, keindahan ini, keindahanmu. Maknanya semuanya kita menyatakan kepada Allah SWT. Semua berbalik kepadanya. Semua mengisahkan tentang dirinya, keindahannya, kekuasaannya, keagungannya. Dan tadi kami sampai ke sini pada waktu pagi. Air sungai yang terlalu cetek sampai setakat buku lali saja. Mungkin kalau kanak-kanak setakat betis. Tiba-tiba waktu dalam 11 pagi, air yang laju dan deras yang penuh di dalam sungai ni, mai rasa kagum. Terasa kagumnya, ya Allah, hebatnya ciptaan Allah. Lihat gerakannya, terasa Allah yang maha hidup, yang Hayyu ya Qayyum, yang bergerak. Terasa macam semua kita tengok tu kita ingat Allah. Dan Perlis ni dianugerahi dengan bukit batu yang sangat cantik. Terasa begitu kagum sekali. Jadi kalau dulu saya kurang didedahkan dengan ilmu sebegini, mungkin dulu ayah pun pernah bercerita, tapi mungkin masa tak faham lagi. Sebab saya teringat saya ada seorang kawan masa sekolah menengah. Ada dengan asar. Dengan asar macam ni. Dalam YouTube lah ni. Saya ingat masa sekolah menengah, saya bawa balik seorang kawan. Dia rumahnya jauh daripada pantai, saya bawa pergi ke pantai. Dia balik, dia cerita. Dia kata, cantiknya pantai tu, dia kata. Cantiknya laut. Lepas tu ayah saya kata, ni orang kena Allah ni. Saya kata, saya dalam hati, apa yang cantik sangat pantai tu, biasa je lah dalam hati saya lah. Tapi sekarang baru saya terasa betapa tak dapat nak dibayangkan cantiknya, ya Allah. Macam kita tak mampu nak buat semua tu. Cantiknya Allah, bagi rasa kagum. Mungkin kalau tak belajar ilmu ni tak rasa kagum sebegini. Tak rasa macam kalau tengok bukit yang tinggi, yang kata tengoknya kekuasaan Allah, tegaknya. Dan sepanjang saya balik daripada Pantai Timur menuju ke sini, lalu di Titiwangsa, Bukit Titiwangsa tu, Allah, rasa kedih sangat. Rasa macam kita ni kedih lah, rasa macam tak ada apa. Semuanya nampak hebatnya Allah, ya Akbar. Jadi di situ bila kita belajar ilmu ni, carilah soal ilmu yang mursyid untuk mendidik hati kita. Barulah kita rasa ni kita ni tak ada apa-apa. Semuanya milik Allah. Jadi makin lama, hari semakin hari, alhamdulillah, hati kita semakin dekat dengannya. Dan insya-Allah, mudah-mudahan lama kelamaan kita akan sendiri akan terasa yang kita ni tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Jadi di situlah kita nampak yang kita ni tak ada lah. La nafikan la ni maknanya hanya Allah saja yang ada. Dalam apa jua apa yang kita nampak, apa yang kita buat, semua Allah. Jadi itu saja perkongsian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh saudara-saudari, teman-teman, sahabat-sahabat kita, seperguruan kita, untuk kepada kita semua adalah perkongsian yang daripada kesucian kalimat-kalimatnya.
kalimat-kalimat yang kudus, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat yang datangnya daripada khatir Rabbani. Kalau kita tak buangkan keakuan diri, kita tak datang khatir Rabbani, takkan datang. Lintasan daripada ketuhanan takkan sampai. Ataupun kalau sampai pun kita tertutup, terdinding, kita tak faham, kita was-was. Padahal apa pun yang datang semua daripada Allah tu baik, tapi kita melayani dan was-was, kita tak yakin, maka dia akan berubah. Datang pertama rasa teh ais, tiba-tiba kita layan, ya ke teh ais, lama Milo ais, lama-lama celaru, lama-lama datang Milo ais yang kita tadi mula-mula teh ais, datang Milo ais, lama-lama tumpah air Milo ais tu. Mungkin boleh jadi begitu. Allah Ta'ala punya nak tunjukkan kebesaran, dia bagi rasa teh ais, kau nak bangka-bangka. Ataupun yang datang tu teh ais, kau tak mengakui itu datang daripada Allah. Kau kata ni daripada aku nak teh ais ni. Jadi daripada makanan yang minuman yang kita berbalah-balah tentang itu daripada Allah, kita bangka, maka dia tak jadi halal, tapi tak jadi thayyiban. Halal aja, tapi thayyiban ni membawakan darah daging kita mengesakan Allah. Itu yang paling penting. Itu makna thayyiban tu, halalan thayyiban. InsyaAllah. Saya cukuplah sampai sini dulu. Saya terima kasih banyak semua perhatian tu. Perhatian tadi sampai membawa kepada iaitu sami'na wa ata'na. Bukan sekadar kita mendengar je, tapi sami'na wa ata'na, sampai buang keakuan diri itu, bawa dalam kehidupan kita. Itu yang paling mustahak. Kita dengar atak ni, kita nak dapatkan tu, dan dalam keadaan kita tetap begitu, setelah keyakinan yang Allah bagi, ditambah lagi keyakinan. Setelah kita mengamaliakan keyakinan yang Allah bagi, Allah akan tambah, tak jemu-jemu kita. Malahan bertambah best, bertambah. Tak nak lain lagi cerita lain, melainkan cerita mengesahkan Allah je kita nak. Apa pun yang kita dimasuk alam, apa pun waktu, apa pun keadaan kita nak. Kita benci kalau cerita-cerita yang tak membawa mengesahkan Allah. Kita benci, kita tak mau. Kita bagi kita buang masa tu. Alhamdulillah. Allah kurniakan kita nikmat yang besar. Terima kasih banyak perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri. Wa'fu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Laksa dia